Ini hadis ya. Keluar tuan-tuan daripada etika Ahlussunnah wal Jamaah. Moga-moga tidak berlaku pada saya daripada. Baik, sahabat Nabi yang paling mulia. Itu senarai tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian bawah-bawah itulah dan seluruh sahabat yang lain. Ya, sebab itulah selepas Nabi wafat dipilih yang paling mulia, yang paling dekat dengan Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu dikatakan iman Sayyidina Abu Bakar ni kalau ditimbang dengan seluruh iman yang lain tidak mampu menandingi iman Sayyidina Abu Bakar. Kehebatan ni. Okey, silakan. Mana maksud maknanya kalau kita sayang Rasul tu menafikan. Ya. Tak boleh. Dia begini tuan-tuan ya, kita sayang pada Rasul kena lebih daripada segala-gala. Termasuk mak dan ibu. Tetapi bukan menafikan sayang pada mak dan ibu, tidak. Masalah sekarang lebih. Sebab tu Nabi kata ahab. Ahab tu lebih. Bukan hub cinta, kena cinta pada mak dan ayah, kena cinta pada suami dan isteri, kena cinta pada anak dan kawan-kawan kita, kena cinta pada orang beriman, kena kasih dan sayang. Sebab tu Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Nabi guna yuhibba. Tidak sempurna iman di kalangan kamu sehingga kamu cinta, kamu sayang li akhihi, ya, seseorang itu sayang kepada saudaranya kama yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia sayang pada diri dia. Maknanya orang lain nak kena sayang, tapi jangan ahab, lebih dicintai daripada Nabi. Gitulah. Tapi walaupun Nabi tidak ada ibu, dia tidak ada ayah, kita yang ada ibu ni kita kata susah kita nak kita kata apa? Nak laksanakan tuntutan itu, tapi tuntutan itu sebegitu. Walaupun Rasulullah tidak ada ibu dan ayah, dia cinta pada ibu dan ayah dia, tapi dia tidak lebih mencintai Allah dan Rasul. Jadi itulah makna sebenarnya. Sebab tu dalam surah At-Taubah ayat 24. Ya, At-Taubah. Allah bagi amaran. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umat kamu, in kana abaukum, kalaulah ayah-ayah kamu, wa abnaukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara mara kamu, ya. Kemudian wa azwajukum, isteri-isteri kamu, wa ashiratukum, keluarga kamu, wa amwalun iktaraftumuha, ya, harta benda yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu bimbang kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, rumah-rumah yang tempat kamu tinggal tu yang rasa kamu senang rasa tinggal kat situ, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kamu lebih cinta, diguna ahabba, kamu lebih sayang pada yang disenarai-senarai tadi, lebih kamu cinta lebih pada Allah dan Rasul, wa jihadin fi sabilih, lebih daripada berjihad di jalan Allah. Ya, kenapa tak keluar jihad sebab sayang kat isteri? Lebih daripada jihad fi sabilillah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Tunggulah ya hukum Allah ataupun bala Allah akan turun kepada kamu. Azab Allah akan turun pada kamu. Maknanya benda tu boleh sayang tapi jangan ahab, lebih sayang daripada Allah dan Rasul. Gitu persoalan tuan-tuan ya. Bukan kata menafikan sayang pada orang lain. Wallahu alam tu kalau saya boleh. Kalau apa-apa lagi kita gila-gila. Wallahu alam boleh ya. Kemudian peperangan di antara para sahabat. Tuan-tuan, kita etika Ahlussunnah wal Jamaah lebih kepada berijtihad, lebih kepada kita berdiam diri. Ya, tidak banyak komen, tidak banyak bagi pandangan dalam persoalan peperangan antara sahabat-sahabat Nabi. Ya, kerana ahli sunnah wal jamaah melihat secara positif, tidak banyak dibicarakan, tetapi dianggap, ya, dianggap bahawa mereka berperang menurut ijtihad mereka masing-masing. Kalau ijtihad itu benar pada sisi Allah, mereka mendapat 2 pahala. Akan tetapi jika ijtihad mereka salah pada sisi Allah, mereka juga mendapat pahala tapi 1 pahala. Di atas ijtihad para sahabat itu, kedua-dua pihak mendapat pahala daripada Allah. Sayyidina Muawiyah berperang dengan Sayyidina Ali. Ya, berperang dengan Sayyidah Aisyah, perang Jamal. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengambil benda tu positif, bukan benda tu keburukan, ya, pada diri sahabat. Kenapa? Kerana mereka ni orang-orang yang belajar dengan Nabi, takkan tak pandai. Pandai pula tahap mana? Bukan tahap biasa, tahap ijtihad, mujtahid. Bukan calang-calang. Ya, alim. Tapi kenapa? Sayyidina Ali ni penulis wahyu Rasulullah. Sayyidina Muawiyah pun penulis wahyu Rasulullah. Takkan dua-dua tu tak reti. Ada ijtihad yang mereka nampak dari sudut mereka yang kita tak boleh nak itu. Sebab tu tuan-tuan, kita kadang-kadang saya sebut awal-awal tadi, kita dengan ulama. Ulama ni dia ada ahwalul ulama. Dia ada hal keadaan diri dia yang dia belajar, dia faham. Kita tak mampu. Maka sebab tu etika Ahlussunnah wal Jamaah serah pada dia orang. Tapi kalau kita lihat kesimpulannya, sahabat Nabi ni seluruhnya ridwanullahi alaihim ajmain. Semua dalam keadaan redha Allah, semua sekali. Ahli syurga. Kalau Allah ambil kira mereka berperang tu silap, sudah tentu sebahagian masuk mengaku. Tidak. Mereka semuanya ahli syurga. Mana bukti?
Ulama-ulama ahli sunnah mengatakan mereka adalah ridwanullah dalam keradaan Allah ajma'in, semua sekali. Wallahu alam ya. Tu baik fitnah kepada keluarga Nabi. Ya, Sayyidah Aisyah kena fitnah. Yang ni ustaz-ustaz kita dah itu dah. Allah sendiri dah jawab tuan-tuan, muka surah An-Nur ayat 11. Ya, tak perlu kita baca. Muka surat 50. Kerasulan adalah pilihan Allah. Yang ni ya, bukan jaih lantik. Bukan kerajaan negeri, jangan salah faham pula tu. Saya ni utusan jais. Bolehlah tak? Jangan sebut saya ni jais lantik jadi rasul. Tak boleh. Sebab bukan apa tu. Haji Kahar tu kat Gombak tu. Dia bila mana dia ditangkap, kemudian dibicara, kemudian katanya lah, saya dapat maklumat kawan-kawan, dia kata dia tulis surat letak jawatan hantar pada jais. Siapa lantik? Banyak cantik muka dia tu. Buat surat letak jawatan. Siapa lantik? Ini ada setengah-setengah orang ni. Tidak. Kerasulan pilihan Allah. Lantikan Allah. Dia bukan nak menjadi rasul, bukan kena pergi mengaji Mesir, jadi balik jadi rasul. Dia bukan mengaji Jordan, balik-balik jadi rasul. Tak. Dia bukan mengaji. Dia dipilih. Siapa pilih? Hanya Allah saja yang pilih. Habis yang mengaku sekarang ni, penipu besar semua sekali. Sebab tu Nabi kata, di akhir zaman akan ada salasuna kazzabun. Ya, ada 30 orang pendusta-pendusta. Yaz'amu annahu nabiyyun. Yang mereka mendakwa bahawa berdiri mereka adalah Nabi. Nabi sebut awal-awal dah ya. Ada pendusta di kalangan umat Nabi Muhammad. Nabi cakap 30 orang. Tak tahulah Haji Kahar tu yang keberapa, kita tak tahulah. Ya, 30 orang. Semua tu Nabi kata kazzabun, pendusta hangit. Ya, sebenarnya mereka menyangka Nabi. Sebab Nabi pilihan Allah. Baik, kemudian 33 mukjizat para rasul. Ni tuan-tuan jelaslah ya, Nabi kita, Nabi Isa, Nabi mana-mana pun ada mukjizat. Yang ke-34 iaitu karamah para wali dan kekasih Allah. Di sana ada orang digelar Habibullah, ya, kekasih-kekasih Allah. Bukan Nabi kita Muhammad semata, tapi Nabi Muhammad ni yang paling tinggi sekali. Ya. Mana bukti, mana dalil ada orang lain? Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, Allah suka kepada orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka pada orang bertaubat. Maka di sana ada kekasih-kekasih Allah dalam ayat-ayat yang lain. Cuma tidak sampai tahap Nabi Muhammad. Maka wali ini, kekasih ini, mereka ada apa? Mereka ada karamah. Apa makna karamah? Karamah ni bukan benda pelik. Kita duk terjemah karamah benda pelik, tapi itu bahasa pada bahasanya. Tak, karamah ni ialah kemuliaan yang Allah bagi kepada hamba-hamba dan kekasih-kekasihnya. Kita nak pergi ke Mekah, 10,000 nak kena ada duit paling kurang. Kapal terbang, ya, melalui kapal terbang. Berapa lama? Kurang-kurangnya 8 jam. Tapi ada orang Allah muliakan dia bukan dengan duit 10,000. Tak ada duit 10,000 tak apa, tak naik kapal terbang tak apa, dia solat 2 rakaat, dia bagi salam, dia duduk dalam masjid Mekah. Karamah. Ada satu kali, ni seringan sikit boleh ya? Okey lagi tak? Dia tak okey, mudah je, wallahu alam habis. Okey. Dia mudah, dia mengajar ni. Okey, ada seorang ni cerita seringan sikitlah. Rehat-rehat. Iklan. Satu kali seorang pemuda dia sakit kepala di Basrah. Dia jumpa Hasan Basri. Ya, dia jumpa Hasan Basri. Dia kata, "Wahailah Hasan Basri, boleh tak aku ni sakit kepala? Boleh tak kamu ubatkan aku sakit kepala?" Hasan Basri tak nak ubat. Kenapa? Kalau dia ubat sakit kepala, kawan ni sembuh, kawan ni pula duk cerita kat orang, ramailah datang kat Hasan Basri. Dia jadi tukang ubat pula lah, jadi perawat pula lah. Dia nak dia dengan Allah, wali-wali kan. Tapi dia kata, tak apalah, aku boleh tolong kamu, aku boleh bagi tahu pada kamu ada seorang kawan aku, tapi jauh lah, dia duduk di Mekah tu. Kamu kena pergi ke sana lah. Ya, seorang kawan ni, baiklah. Cuma aku nak cakap kat kamunya, kamu pergi cari orang tu, caranya ialah kamu duduk di muka pintu. Ya, Hasan Basri cakap kat pemuda tadi, kamu duduk lepas sembahyang, kamu duduk muka pintu. Kamu tengoklah lelaki keluar, kamu cari lelaki yang sifat-sifat sedemikian. Ringkas cerita, lelaki tu dah nak sakit kepala sangat ni, tuan-tuan sekalian ni, tak sembuh-sembuh, dia pun pergilah ke Mekah. Ya, Mekah tu bukan jarak yang jauh lah ketika itu daripada Basrah. Pergi ke Mekah, sampai di Mekah, takdir ringkas ceritanya, lepas solat